Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، InsyaAllah tuan-tuan semua kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini kita ucap syukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang Allah SWT masih lagi panjangkan kepada kita. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan mempelajari surah Al-Ma'un, dan juga insya-Allah kita akan tadabbur makna-makna dalam ayat-ayat yang disusun di dalam surah Al-Ma'un. Dan tuan-tuan semua, surah Al-Ma'un ini surah yang ke-107 yang diturunkan di Mekah, ataupun namanya surah ini Makiyah. Dan ada ulama juga berpendapat, ahli tafsir ada berpendapat ayat 1 hingga 3 ayat ini dikenali sebagai ayat Makiyah. Adapun ayat yang keempat sehingga ayat yang ketujuh dikenali sebagai ayat-ayat Madaniyah. Surah Al-Ma'un ini makna dia pertolongan. Pertolongan. Al-Ma'un maknanya pertolongan. Surah Al-Ma'un juga ada dikatakan sebagai, dipanggil surah yang mempunyai beberapa nama lain yang tidak masyhur, iaitu surah Ad-Din. Surah Ad-Din pun adalah surah Al-Ma'un. Surah At-Takdzib, surah At-Takdzib. Ad-Din itu makna agama, At-Takdzib makna dusta. Dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut yukadzibu bid-din. Yukadzibu iaitu At-Takdzib, mendustakan. Ad-Din itu makna agama. Dan juga dalam surah Al-Ma'un ada perkataan fadzalika alladhi yad'ul yatim, perkataan al-yatim, anak yatim. Maka surah Al-Ma'un juga dikenali sebagai surah al-yatim. Dan surah Al-Ma'un juga dikenali juga sebagai surah Ar-Ra'aita. Surah Ar-Ra'aita itu biasa kita guna. Surah apa? Surah Ar-Ra'aita. Jadi ada 5 nama lah termasuk Al-Ma'un. Tuan-tuan semua, surah Al-Ma'un ini ada beberapa sebab penurunan surah Al-Ma'un. Yang pertamanya, kalau kita lihat pendapat qala Muqatil wal Kalbi nazalat fil As bin Wa'il as-Sahmi, wa qala Ibnu Jurayj kana Abu Sufyan ibnu Harbin yanharu kulla usbu' jazurain fa atahu yatimun
fasa'alahu syai'an faqara'ahu bi'asa fa'anzalallahu ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Jadi katanya Muqatil wal Kalbi, Muqatil dan Al-Kalbi, turun ayat ini, surah ini, surah Al-Ma'un ini ditujukan pada orang panggil kerana Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dan katanya Ibnu Jurayj, mereka ini yang ada masalah ni, yang buat masalah lah, orang panggil dia buat masalah, maka Allah Ta'ala turunkan cerita dalam surah Al-Ma'un ni. Kerana Abu Sufyan Ibnu Harb adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb ini dia akan sembelih setiap seminggu, dia akan sembelih 2 ekor unta. Jadi 2 ekor unta ni konon-kononnya dia bersedekah. Dia nak bersedekah, dia nak tolong orang-orang susah. Fa'atahu yatimun, tiba-tiba pada satu hari datanglah seorang anak yatim. Mari anak yatim. Fasa'alahu syai'an, maka anak yatim ni minta sesuatu dengan dia, iaitu daging lah. Minta daging unta lah, nak makan unta lah. Mari minta daging unta, sebabkan dia sembelih unta ni dalam seminggu 2 ekor. Ada disebut dalam seminggu seekor. Seekor ni banyak, ataupun 2 ekor ni banyak dalam seminggu. Unta ni mahal pada lembu. Bila anak yatim ni, budak ni mari minta dengan dia nak kepada daging unta tadi, minta lah sedikit. Faqara'ahu bi'asa, maka Abu Sufyan bin Harb ini dia pun dihambat, dihalau. Dihalau ni guna siap dengan pegai tukar nak katak budak ni. Tu cerita dia. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah SWT pun turunkan ayat ni dalam surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Maka turunlah ayat ni. Jadi ada lagi cerita yang kedua, cerita berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik ni cerita dia nya nazalat fil munafiqin alladhina kanu yusalluna faqad indama yakununa ma'al muslimin fi awqatis salah wa amma idza ghabu anhum lam yusallu. Jadi orang munafik ni adalah mereka ini sentiasa semaya bila mana mereka ini bersama dengan orang Islam. Bila ada orang Islam bersama mereka, mereka semaya. Tetapi bila mereka tidak bersama orang Islam, mereka tak semaya pun. Jadi ditutur pula ayat alladzina hum ayat yang keempat. Fawailul lil musallin, ayat 1 hingga 3 berkaitan dengan cerita yang pertama tadi. Ayat 4 hingga ayat 7 ini ceritanya berkaitan dengan mereka yang munafik. Munafik yang mana mereka ni malah nak semaya ni kerana nak tunjuk kepada manusia saja. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam dua-dua kategori ini, insya-Allah. Jadi seperti biasa kita akan baca surah Al-Ma'un ayat 1 hingga ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Dalam ayat yang pertama dua huruf zal. Di sini hamba duk dengar alhamdulillah tak ada baca tebal tadi. Sebab kadang-kadangnya ada orang baca ara'aital ladzi yukazzibu, tu salah, dua tempat salah huruf zal. Kita letak di ujung gigi. Jadi alhamdulillah baca tadi tepat. Alhamdulillah lah, telinga kiri kanan hamba duk dengar ni, alhamdulillah semua baik bacaan. Yang kedua fadha, ada lagi huruf zal, ada lagi alladhi, dua tempat pula. Fadhalika alladhi yad'ul yatim tim biddin, kekalkan kasrah tu, jangan kita pusing swing ujung. Jangan kita set up pusing naik. Sebab ada orang baca dia tak sedar tu, dia tak sedar. Contoh fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tu kenapa dia jadi lendik ujung naik? Salah. Kekalkan kasrah tu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang ujung dia lagi kena lipat pula. Itu salah. Wala yahuddu dad, wala yahuddu ala ta, dad ta khussu dhaghtin qir huruf isti'la. Wala yahuddu du ta'a ta huruf isti'la kha sad khussu dad dad ghain ta qaf dha 7. Ya wala yahuddu tebal ala ta ta. Jadi alhamdulillah yang tadi semua bagus. Dan bila kita tengok tebal wala yahuddu ala ta'amil miskin, miskin kaf, miskin. Tadi bacaan bagus. Terus fawai, di sini wai, di sini dia lembut, lin. Lin ni makna lembut. Kalau kita berhenti dia panggil mad lin. Fawail, fawail. Kalau berhenti, kalau tak berhenti jadi hanya huruf lin. Fawai, fawai. Sama dengan
Siratal ladzina an'amta alai. Tu di situ lembut. Bila kita dengar Arab baca, lembut Arab baca. Kita baca tak lembut macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak lembut. Arab dia lembut. Siratal ladzina an'amta alaihim tu pun sama. Ghairil maghdubi alai. Bukan alai. Kita kerah. Jadi di situ lembut. Di situ bila dia masuk ke burdah lagu, dia rasa, kita rasa kita rasa kelembutan tu makin bagus lembut dia tu dengan ada burdah. Di situ Arab dia curi, situ tu dia buat burdah. Bila kita dengar, sedap. Tukar-tukar lagu boleh buatlah. Ni tidak tukar lagu. Cuma boleh dengar tu sedap. Di sini sedap. Maka kita baca di sini lembut. Fawailun lil musallin. Fawailun bukan fawai. Tu fawai tu kita nganga lebih. Fawai tu lain. Fawai lain. Fawailun lil musallin alladzina hum dengung. Yang tadi fawailul lin tanwin bertemu dengan lam. Bila tanwin bertemu dengan lam wa idgham bila gunnah. Tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf lam dan ra. Dia panggil idgham bila gunnah. Yang ni ayat yang kelima. Alladzina hum ni kalau tak beringat jadi alladzina hum bunyi ma, tak kemah jadi ma. Kemah jangan bunyi ma. Alladzina hum tu dengung nun mati bertemu dengan sad, ikhfa hakiki, dua harakat. Salatihim hum mim mati bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka namanya izhar syafawi. Tutup mulut, rapat mulut, terus jalan. An salatihim sahun. Sama juga alladzina hum yuratu. Kalau kita nak baca 4, nak baca 5, yuraun boleh 2, 4, 6. Mat arid lisukun. Wa yamna'u lagi ada wa yamna'u izhar syafawi. Wa mim mati bertemu dengan nun. Wa yamna'u nalma, jangan baca nalma. Wa yam kalau tak beringat dua-dua ni dia jadi ada ekor sikit. Wa yamna'u nalma. Tu kalau tak beringat. Wa yamna'un al-ma'un. Jadi kita bila baca Quran, kita kena baca dengan cermat. Pastikan bagi hak-hak. Kalau hak tajwid di situ, hak hukum apa, kita bagi hak dia. Makhraj huruf, tempat keluar huruf, kita pastikan biar betul dan tepat. Kalau tak silap ambo dulu pernah pertama kali ambo rasa-rasalah kali pertama dua begitulah ambo mari ke masjid ni, ambo pernah sebut cara kita nak belajar ataupun cara kita nak ajar anak-anak kita supaya
sebut perkataan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran ini. Bila kita ajar dia, insya-Allah bila dia masuk, tak kiralah kalau dia baca Iqra ataupun dia baca Muqaddam, dia panggil kaedah Baghdadi, alif bata passing ngeja tu dulu tu. Kalau kita baca ajar ni dulu, insya-Allah ini ikut kajian hamba lah. Pemerhatian hamba, pengalaman hamba. Kalau ajar ni, insya-Allah apa dia? Huruf alifun baun taun, kena ajar tu. Alifun baun taun thaun, kena ajar tu dulu. Ataupun alif ba ta, kena betul dulu hak ni. Dia panggil makhraj huruf ni. Kita dengar biasa alif bata. Kita belajar alif bata, salah begitu sebenarnya. Dia alif. Kenapa kita kena sebut huruf alif? Sebab bila bertemu alif lam mim, tak kira kita baca alif lam mim. Nah, hak tu keluar almari tu. Alif lam mim ra tu almari. Ada baca almari. Alif lam mim r, keluar. Jadi tuan-tuan semua, maka pentingnya bila kita belajar ataupun kita mengajar ataupun kita belajar, kita perbetulkan makhraj huruf dengan alifun baun taun thaun jimun haun khaun dalun lalun raun zayun sinun shinun sadun dadun taun dhaun ainun ghainun faun qafun kafun lamun mimun nunun wawun haun lam alif tu kita je. Lam alif hamzatun yaun, tu kalau kita hidupkan huruf belakang. Apa ni huruf belakang? Kalau kita matikan jadi alif, bukan alif, salah. Alif, kalau alif tu makna dia jinak. Kalau alif, huruf alif. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, ada hamzah hujung. Ha, kha, dal, ra, zai, bukan zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, bukan ghain. Kita ada sebut ghain, bukan ghain. Ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kita dah biasa belajar alif, ba, alif tu alif lagu mana, gapo hujung. Sebenarnya gapo dia hujung alif, fa tu. Alif lam fa, alif. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok hak ni, hak hamba sebut ni, tuan-tuan buka buku Iqra. Nah, buka buku Iqra. Dia ada buku Iqra ni, dia ada satu buku tu, kalau sudah dibukukan tebal tu, dia ada 6 jilid. 6 buku. Buku 1, buku 2 sampai buku 6. Tuan-tuan buka buku 1 belakang sekali tu, ada di apa ni, ditulis cara eja alif ba. Lepas tu sebelah ni huruf alif, huruf ba. Tapi dia tulis ni alif ba ta alif hamzah, sa alif hamzah, jim ya mim, ha alif hamzah. Tu betul itu. Tetapi bila kita belajar, kebiasaannya hamba tengok, sepatutnya belajar ni dia kena duduk depan sekali hal ni. Jangan duduk belakang sekali sehingga ada orang tak baca ni. Orang baca mana bila belajar Iqra? Dia tengok huruf alif tu dia tak boleh sebut huruf alif. Dia tak belajar huruf alif. Dia tengok ada baris selalu, maka dia pun pukul a, ba, ta, sa. Bila tak ada alif, dia pun bahas a juga. Padahal alif. Tu jadi pening kalau kita tidak dedahkan hak ni dulu kepada budak-budak, anak-anak. Jadi sebab itulah kalau hamba dedahkan hak ni dulu, bila kita belajar
Iqra ke baik, kaedah Baghdadi ke baik. Maka bila kita dedah kepada budak ni, budak dah betul dah di sini, insya-Allah bila sebut a, bukan bila sebut a jadi a. Siti kita sudah betulkan asas awal-awal. Baik, tuan-tuan semua, insya-Allah kita akan cuba lihat qadar masa yang ada surah Al-Ma'un, kita tadabbur makna-makna. Ayat yang pertama selepas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mana Ar-Rahman adalah nama Allah, Ar-Rahman dengan nama Allah yang bernama Ar-Rahman dan bernama Ar-Rahim. Itu nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim itu nama juga. Walillahil asmaul husna, bagi Allah itu ada nama-nama yang elok selain daripada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma yang selalu hamba duk sebut sifat pertama, sifat kedua. Bukan sifat 20 yang kita belajar tu dah. Itu wujud qidam baqa tu sifat 20. Itu sifat-sifat yang betul sifat. Hak ni yang bersebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mana sifat pertama itu adalah Ar-Rahman, sifat kedua itu Ar-Rahim. Itu dari sudut kaedah nahwu. Nak teli baris tu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa baca Ar-Rahmani? Kerana follow Allah, follow perkataan itu Allah depan tu. Maka Bismillahirrahmani Ar-Rahimi semuanya ikut Bismillahihi tu. Bagi bawah. Dia ikut situ. Jadi situ tu kita panggil kaedah nahwu, kita panggil mausuf yang disifatkan. Jadi mana sifatnya? Ar-Rahman itu sifat yang pertama, Ar-Rahimi itu sifat yang kedua. Itu dari sudut kaedah nahwu. Tetapi kalau orang kata, kenapa Ustaz kata sifat? Sifat yang kita belajar Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmun hayyun sama' basar kalam, kaunu qadiran muridan, aliman mutakalliman, tu semua tu hak yang kita duk belajar sifat 20. Itu memang sifat. Hak ni nama, tapi yang sebut sifat pertama, sifat kedua itu dari sudut kaedah nahwu. Biar jangan pening situ. Baik. Kita lihat ayat yang pertama. Allah SWT tanya, buat soalan. Sebutir itu soalan dah tu. Adakah? Ara'aita, adakah kamu tidak melihat Muhammad? Allazi, orang yang yukadzibu, yang berdusta, yang mendustakan, bidin, dengan agama. Agama ni termasuk hari pembalasan. Orang yang tak percaya akhirat, orang tak percaya hari pembalasan, orang yang tak percaya ni, orang tak percaya dengan hari akhirat ni, orang ni rosak akidah dia. Dia tak percaya, makna dia tidak beriman dengan hari akhirat, tak percaya dengan hari agama. Maka Nabi SAW nak cerita orang hok jenis tak percaya akhirat ni, cuba perhati Muhammad. Mereka ni fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada sifat-sifat perangai hok tak comel, perangai hok tak baik, yang nampak dia tunjuk perangai tak baik dia. Apa dia? Di antaranya kisah tadi dah. Kisah yang kita dengar tadi, iaitu siapa? Disebut di antaranya Sufyan bin Harb. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada juga cerita ni juga ditujukan juga kisahnya ada kait juga dengan cerita antaranya Abu Jahal. Hak ni orang panggil hak perangai jahat-jahat belaka ni Abu Lahab, Abu Sufyan. Jadi mereka ini mereka fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang ini ialah orang yang menindas. Yad'ul yatim, orang yang berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Nabi ajar kita, bila anak yatim, kalau kecil-kecil hak besar tu dia jadi lari dah. Kita nak gosok kepala ni. Ni hak kecil-kecil. Sebab tu anak yatim ni hak kecil-kecil. Kalau kita ni tidak anak yatim dah, hamba ayah tak ada, mak tak ada, tak yatim dah hamba ni. Lebih homo dah. Jadi anak yatim ni hak beleh-beleh, hak halu-halu, hak kecil-kecil. Kalau kita kata
12 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah. Jadi Nabi ajar kita supaya kita ni gosok kepala anak yatim. Kita gosok anak yatim, maknanya menunjuk kita ni saya prihatin kepada anak yatim. Maka Nabi ajar kita supaya jangan kita mengherdik, jangan kita berlaku zalim, menindas anak-anak yatim. Sebab itulah orang di antara orang yang bertanggungjawab besar, amanah dia tu berat bila dia menjaga harta anak yatim. Dia nak mengurus harta anak yatim ni. Ni bila dia buka, contoh ni, bila dia buka pusat jagaan anak yatim, dia ni bertanggungjawab besar. Bila orang bagi kepada anak yatim, dia kena urus duit harta anak yatim tadi dengan sebaik-baik. Ada kadang-kadangnya yang mengurus harta anak yatim ni mak sendiri, ayah tak ada. Orang bagi kepada anak yatim, anak dia lah. Jadi mak kena urus dengan baik. Jangan duk kira kita hentam semua. Ataupun pak saudara, ataupun datuk ni, cucu kita ni anak yatim, dia tak ada pak dia tu anak kita, dia mati awal pada kita. Kita ni datuk kepada anak yatim ni kena urus baik-baik. Kena jaga molek-molek anak yatim ni. Sebab Nabi sendiri pun anak yatim. Jadi orang panggil jiwa anak yatim ni, jiwa sensitif, jiwa yang orang panggil mudah patah. Bila kita bagi semangat kepada kita walaupun ayah tak ada, ingat kepada ayah, kita kena belajar rajin-rajin, belajar semangat. Kalau boleh kita letak dia pula sekolah tahfiz, kena ingat insya-Allah esok-esok nanti tarik ayah masuk dalam syurga. Ni kelebihan orang hafal Quran, kita bagi minat tarik. Nanti akhirat esok-esok boleh duduk di dalam syurga yang tinggi daripada orang lain. Sebab bila boleh baca Quran satu ayat, Allah kata naik satu tingkatan syurga. Naik baca lagi satu ayat, boleh naik satu tingkatan syurga, tinggi daripada orang lain. Maka tuan-tuan semua, kita kena bagi semangat kepada anak-anak yatim ni. Maka cerita yang disebut dalam kisah ini, Sufyan bin Harb ni, Abu Sufyan ni, dia ni di antara orang yang ambak anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lepas tu perangai dia ni bukan setakat dia buat, dan dia mempengaruhi pula orang lain. Apa dia? Dan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Bukan setakat dia ni tak bui, orang miskin dia tidak bui, bahkan dia mempengaruhi orang lain supaya jangan bui juga. Sepatutnya kalau kita tak mampu, kita boleh war kepada orang lain. Buka peluang kepada orang lain, tolong panjai kepada orang lain. Kita tak mampu, mungkin kita boleh pahala yang Nabi sebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang tunjuk benda baik, dia tak buat pun, dia tak buat benda baik, tapi dia tunjuk cara buat, dia ajak orang lain supaya buat, maka orang lain buat, dia boleh pahala tu. Jadi sekurang-kurangnya kita tak buat, kita tunjuk benda yang baik supaya orang lain pakat-pakat buat. Tetapi munafik ini, di antara perangai yang tak baik dianya, dahlah dia ni halau anak yatim, tak bagi bila diminta sesuatu, ambak dengan begitu hinanya anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang mendustakan agama juga perangai dia. Di antaranya Allah Ta'ala dedahkan wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak menggalakkan orang ramai, orang-orang lain supaya bagi makan kepada orang miskin. Jadi kalau kita tak mampu, kita galakkan orang lain supaya pakat-pakat tolong orang miskin. Tempat kita ni mungkin ada miskin, mungkin ada fakir, maka kita pakat-pakat, orang panggil kena ada kecanaan, kena ada cakna. Masjid ni duit orang ramai bagi ni, kita boleh letakkan kotak tu, bekas tu untuk fakir, miskin, asnaf. Kita pun boleh bagi. Kalau kita tulis untuk elektrik, untuk elektrik, bila masuk elektrik sajalah. Untuk kebajikan, kebajikan boleh luas lagi. Jadi tuan-tuan semua, ada minta maaf, ada masjid-masjid
masjid-masjid. Bila kita pergi ni sebar lapu. Tahu sebar? Tak sibuk lapu. Bila kita pergi kuliah pun lapu depan pun tak sibuk. Punya kelorek. Duit banyak orang berbuat tabung, kita guna lah. Kita guna. Ada masjid minta maaf. Ni bukan nak kata masjid ni tak. Ada masjid aircon ada, tak sibuk. Tambah-tambah musim lah ni pula. Kena buka. Sebab orang derma tadi untuk diguna pakai segera. Dia suka kalau diguna pakai segera. Bukti di antara masjid Tok Sadar. Masjid Tok Sadar ni pengerusi cerita kepada hamba. Dia kata, Ustaz, mula-mula kita buat sedekah subuh ni, kita maklum sedekah subuh kita nak buat ni, sedekah ni kita akan agih pagi ni juga. Kita perhabis. Mula-mula masuk buka tabung tengok 50, 100, 200. Tiba-tiba mari 2,000, 3,000 sepagi. 2,000, 3,000 orang satu orang. 2,000, 3,000 sepagi. Dia pergi beli gula, beli lauk, beli ikan, dia bagi selalu duit. Beli, jadi AJK ni jadi susah. Pergi pasar, beli sebanyak mana duit yang ada tu, bagi selalu. Beras dengan gula, dengan bawang, dengan apa semua, dia bagi kepada orang yang memerlukan. Siapa dia kata, kita pergi bagi siapa kedai bulu. Tok Sadar tu siapa kedai bulu. Nak cerita. Jadi bila orang dengar cerita, masjid ni bagi selalu. Mari kat mana 2,000, 3,000 stokar ni? Siapa dia bagi? Tak tahu. Bila semaya subuh ramai-ramai tu, dia berbedong 2,000, 3,000. Jadi bila dia tengok duit dia disalurkan dengan segera, maka dia rasa seronok. Jangan kita duk perai duit duit masjid, kita guna je. Kita guna sebab dia akan mari lagi. Sebab tu masjid-masjid yang aktif dia tak using sebab duit itu akan mari. Bila orang ramai tengok masjid ni aktif, dia guna duit tadi, jadi orang seronok memberi. Tapi kalau masjid yang pernah hamba pergi satu buah masjid, hamba berada di tempat ini, duit masjid ada berapa masa tu? 400,000. 400,000. Kuliah subuh tak ada, kuliah maghrib tak ada, kuliah hari minggu tak ada. Tak ada kuliah. Selama hamba duduk di situ setahun, tak ada. Bila nak guna duit ni? Nanti yang berhormat mari nak 9,000. Jadi itu semua kita guna sebaik-baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat perangai orang munafik ini, orang yang mendustakan agama ini, mereka ini yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak yang diterima oleh orang miskin. Dan ayat yang kelima, Allah SWT sebut berkaitan dengan sifat munafik juga, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka wail itu mana celaka. Setengah pendapat ahli tafsir dia sebut wail, fawailul lil musallin. Wail ini wadin finnar, satu lembah yang ada di dalam neraka. Allah SWT kata bagi fawail ini makna kecelakaan. Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, hak cerita tadi, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang pula. Orang sembahyang ni tapi dia ni munafik ni. Fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ini iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Ada yang dimaksudkan dengan salatihim sahun, mereka lalai, lupa. Lalai ni maksudnya dia start daripada sembahyang siapa aku sudah duk ingat ke benda lain, duk ingat keluar cerita luar, cerita luar di luar, tidak ada kaitan dengan sembahyang dia. Jadi tuan-tuan semua, ini di antara sahun. Ada lagi yang dimaksudkan dengan sahun ini, kalau kita lihat dalam sahih tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dilalai di sini ialah orang yang tidak mengerjakan sembahyang di awal waktu, sehingga mereka sering menunda-nunda sembahyang hingga akhir waktu. Maka solat ini dipanggil solat orang yang munafik,
sebagaimana hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tilka salatul munafiq, demikian itu sembahyang munafik. Tilka salatul munafiq, Nabi sebut 3 kali, tilka salatul munafiq, ni pesi sembahyang orang munafik. Itu demikian tu pesi sembahyang orang munafik. Bagaimana? Yajlisu yarqubus syams, bila mana dia tak sembahyang lagi, masuk waktu lama dah, dia tak sembahyang lagi, dia duduk memerhati. Biar matahari ni makin turun nak maghrib. Bila mana hatta idza kana baina qarnain asy-syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullah fiha illa qalila. Dia tunggu sehinggalah matahari berada di antara 2 tanduk syaitan, mana dekat dengan maghrib. Masuk dah kuning-kuning kekuningan itu, barulah dia pun kalau nak sembahyang, maka ia pun bangkit melaksanakan solat asar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata qama fa naqara arba'an, maka dia pun bangun dan dia pun sembahyang dalam keadaan patut. Patut dah sembahyang, nak habis waktu dah ni. Nak habis waktu dah ni. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dan dia tidak dapat mengingati Allah SWT dalam sembahyang, tak khusyuk dalam. Sebab apa? Sebab waktu tempoh sembahyang tadi dah nak habis. Dia orang yang ni. Dia panggil hero tak bergaduh. Tengok 5 minit lagi nak habis, 3 minit lagi nak habis, sudah baru kalut. Tiba-tiba tengok masuk waktu yang seterusnya, sembahyang tak selesai lagi. Ini di antaranya kalau kita lihat dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir, disebut kisah orang yang sahun, lalai dalam sembahyang. Baik. Lagi munafik ini, alladzina hum yura'un, mereka ini orang yang sembahyang dalam keadaan riya, nak tunjuk kepada manusia. Wa yamna'un al-ma'un, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang-orang yang berhak mendapatnya. Jadi dia tidak beri pertolongan kepada orang yang perlu, orang yang berhak. Jadi ini di antara sifat-sifat munafik yang kita sedaya upaya kita jauhi. Bab masalah yang besar sekali adalah bab masalah sembahyang, bab masalah tolong orang, bab masalah jaga kebajikan anak-anak yatim, mengasihi anak yatim. Kita ambil cakna yang ni kerana surah ini surah yang berkisar kepada beberapa perkara tersebut yang disebut oleh Allah Ta'ala, perangai-perangai yang buruk yang tidak patut ada kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar dulu, dan insya-Allah pada pagi esok kita akan sambung surah yang berikutnya, iaitu surah Quraisy. Surah Quraisy iaitu diceritakan bangsa Quraisy. Jadi hamba sekadar dulu, dan hamba ucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dikira amal soleh yang menjadi bekal insya-Allah kepada kita untuk kita bawa bertemu dengan Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas kerana Allah. Jangan buat alladzina hum yura'un, jangan buat kerana nak suruh manusia puji kita kata bagus, kerana manusia, insya-Allah kerana Allah SWT. Wallahu a'lamu bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.